أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعثر Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan media sosial saya, sama ada daripada YouTube, daripada Facebook dan juga daripada Instagram dan juga daripada Twitter. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya dan juga para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi hari ini saya nak mengupas isu ataupun nak kupas beberapa tips. Kat sini banyak tips kat sini. Saya telah highlightkan ada beberapa tips sebelum dan selepas menjadi raja sehari. Saya tahu ramai kat sini yang bakal mendirikan rumah tangga dan juga bakal ataupun selepas mendirikan rumah tangga. Ada yang tak tahu macam mana nak buat, ataupun ada yang selepas berkahwin macam mana tips ustaz. Ada yang nak suruh share dekat YouTube, ataupun ada yang nak suruh saya share dekat media sosial saya ataupun Facebook dan juga Instagram. Jadi hari ni saya sharekan. Saya boleh lepas balik kerja tadi sebab saya terfikir kenapa tidak saya sharekan tips kepada anda semua, sedangkan saya ni juru nikah dan juga orang yang berkhidmat di Pejabat Agama Islam daerah. Jadi saya perlu cerita ataupun berkongsi sedikit tips bagaimana untuk menjadi raja sehari dan selepas menjadi raja sehari. Jadi kepada mereka yang bakal mendirikan rumah tangga, jadi saya nasihat kepada anda semua supaya berdoa banyak-banyak, ya, dan juga sabar banyak-banyak dalam menghadapi kerenah rumah tangga. Okey, saya nak beritahu kat sini iaitu persediaan sebelum dan selepas menjadi raja sehari. Tips saya nak bagi kat sini iaitu sebelum menjadi raja sehari. Yang pertama sekali, 3 bulan ataupun 2 bulan, tolong ingat, saya cerita ni, saya beritahu ni tips dia. Yang pertama sekali, 2 bulan ataupun 3 bulan sebelum berkahwin dah kena lengkapkan dokumentasi perkahwinan kita. Apa yang dikendaki oleh Jabatan Agama tadi tolong sediakan. Ni kadang-kadang bila nak dekat-dekat kahwin barulah kita sibuk nak cari surat beranak, IC baru nak buat, sijil nikah ibu bapa baru nak buat. Tolong buat persediaan awal 4 bulan ataupun 6 bulan ataupun setahun sebelum berkahwin. So kita kena ada perancangan. Jangan menyalahkan mana-mana jabatan agama kalau sekiranya jabatan agama memerlukan dokumentasi yang kita nak tadi. Macam contoh ibu bapa, pernikahan, surat nikah ibu bapa dan juga sijil beranak kita, itu memang diperlukan oleh pihak pentadbir Pejabat Agama Islam daerah tempat anda duduk. Itu yang pertama sekali. Tolong sediakan, lengkapkan dokumentasi. So yang kedua pula iaitu berbincang dengan juru nikah tarikh dan waktu dan juga tempat. Ni kadang-kadang ramai yang bakal pengantin ni, dia kata nak nikah di masjid, tiba-tiba wali hakim ataupun juru nikah tunggu di rumah tapi tak sampai-sampai lagi. Maksudnya mana perjanjian tersebut? Jadi kena deal balik dengan juru nikah ataupun kena deal balik dengan wali hakim dekat mana tempat yang tepat anda untuk majlis pernikahan anda, ijab dan qabul. Kalau buat di hotel, cerita buat di hotel supaya tidak menyusahkan wali hakim ataupun tidak menyusahkan tetamu untuk hadir. Okey, seterusnya pula tolong jangan buat wali hakim tunggu lama pengantin. Tolonglah, kalau sharp pukul 9, pukul 9 datang. Kalau sharp pukul 10, pukul 10 datang. Sebab kadang-kadang kesian pengantin, kadang kesian kepada juru nikah, sebab kadang-kadang juru nikah ni yang telah berusia, yang dah uzur, yang lelah, sakit dan sebagainya. Tolong deal betul-betul dengan juru nikah. Okey, yang ketiga pula iaitu tolong berbincang dengan saksi, biar saksi tadi adil. Maksudnya saksi tadi yang warak, saksi tadi yang orang kata yang okey penglihatan dia, saksi tadi yang okey pendengaran dia, bukan saksi yang pekak ataupun bukan saksi yang buta. Jadi tolong pilih saksi yang betul-betul jaga solat dia. Sebab kalau kita pilih saksi yang orang kata kufur ataupun saksi yang syirik, saksi yang fasik, maka dia akan efek pada pernikahan anda. Tu kena dititik beratkan. Okey, seterusnya pula iaitu yang keempat, seminggu sebelum akad nikah dijalankan buat istikharah, hajat dan solat sunat taubat. Saya minta kerjasama kepada semua bakal-bakal pengantin. Tolong yang keempat ni, tips yang keempat, tolong solat hajat, solat istikharah
dan juga solat sunat taubat. Yang ni ramai tak buat. Dia sibuk nak nikah, sibuk nak tempah pelamin, sibuk nak uruskan orang kata apa ni, juru andam, juru foto, juru kamera dan sebagainya. Sibuk nak buat wedding dekat hotel sehingga mengabaikan perihal ibadah dia sendiri. Yang time ni pula tolong jaga solat 5 waktu. Kadang-kadang ada yang culas nak kahwin tapi tak jaga solat. Macam mana kita nak jadi seorang pemimpin, iaitu suami tadi? Dan bagaimana seorang isteri nak jadi seorang isteri yang baik, yang solehah, sedangkan solat tak jaga? Yang ni kedua-dua pihak perlu buat solat hajat, solat sunat taubat dan juga istikharah. Istikharah ni penting. Istikharah ni sebenarnya bukan kita kena buat esok nak nikah kita kena buat. Istikharah ni kita perlu buat bila mana hampir-hampir kita nak diijab kabulkan. Seminggu ataupun 2 minggu ataupun 3 minggu ataupun 4 minggu ataupun 2 hari 3 hari sebelum majlis ijab dan qabul tu berlangsung, maka perlu buat iaitu solat sunat istikharah, sebab Allah Ta'ala akan mudahkan laluan kita yang terbaik untuk kita dan juga ahli keluarga. Okey. Dan seterusnya pula iaitu yang kelima, datang tepat pada waktu akad nikah. Supaya apa? Supaya memudahkan juru nikah nak tengok dokumentasi, nak cek IC pengantin sama ke tidak dengan orang yang hadir tadi. Tiba-tiba takut nanti dalam borang nama lain, tengok IC orang lain, yang datang orang lain. Yang ni perlu dititik beratkan kepada pengantin tadi. Sebab itulah tolong datang awal. Sebab apa? Sebab bila datang awal, memudahkan kerja bagi wali hakim dan juga juru nikah, dan memudahkan dia untuk mencari saksi dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya pula iaitu tips yang ke-6. Yang ni perlu dititik beratkan juga. Jangan selalu berjumpa dengan pasangan. Sebab apa? Sebab bagi mengelakkan maksiat dan juga berlakunya keterlanjuran kepada kedua-dua pihak, pengantin lelaki dan juga bakal pengantin perempuan. Bakal pengantin lelaki dan juga bakal pengantin perempuan. Yang ni banyak berlaku. Maklumlah, seminggu lagi nak nikah, dah duduk sekali dalam bilik, dah tidur sekali dalam bilik, duduk satu bilik. Masya Allah. Yang ni tolong elakkan. Tolong dalam masa terdekat nak nikah ni, tolong jangan jumpa. Sebab apa? Sebab nanti takut pergaduhan besar akan berlaku dan tidak mustahil akan tidak berlaku pernikahan tersebut. Yang ni tolong jaga baik-baik. Tolong jaga maruah keluarga kita dan juga maruah anda. Sebab bila anda pergi mana-mana, anda bawa imej keluarga anda. Kalau sekiranya rosak diri anda, maka rosaklah seluruh ahli keluarga anda. Sebab itu pandangan kepada masyarakat. Tolong jaga-jaga, jangan berjumpa dengan pasangan kita ketika bila mana seminggu ataupun sebulan ataupun 2 bulan sebelum kita berkahwin. Nak fitting asing-asing, nak fitting baju asing-asing. Sekarang kan dah mudah. VC pun boleh. Contoh, saya nak tunjuk VC kat awak, saya ni tengah salin baju ni, cantik tak baju saya, kopiah saya, contoh serban saya, keris saya ni cantik tak? Tak semestinya dengan berjumpa, tapi dengan VC pun boleh. Sebab apa? Untuk mengelakkan maksiat dan juga untuk mengelakkan dari perpergaduhan kepada kedua-dua pihak. Okey, lepas tu pula tips yang ketujuh, sebelum nak nikah tadi, tolong mohon restu dengan mak ayah, dengan seluruh ahli keluarga kita. Tolong mohon restu dengan mak ayah. Tolong mak, ayah, lepas ni orang akan jadi isteri kepada suami orang. Orang nak minta ampun dengan mak ayah, nak minta restu, boleh tak? Jadi mohon restu daripada mak ayah. Dan juga orang kata lelaki pun sama juga, kena mohon restu daripada mak ayah dia juga. Minta, mak ayah, nak nikah ni, esok orang bakal menjadi suami kepada sekian. Mohon restu daripada mak ayah. Sebab apa? Restu daripada mak ayah sangat penting. Yang ni ramai abaikan. Dia kadang-kadang dia sibuk nak keluar malam, sibuk nak keluar jumpa tunang dia, tapi tak mohon restu dengan mak ayah, tak jaga ibadah dia, tak mengaji, tak baca Quran dan sebagainya. Okey. Yang ke-8 pula, tips yang ke-8 iaitu hendaklah majlis pernikahan itu tiada unsur-unsur lara. Pastikan ketika bila mana kita nak buat wedding planner, tidak ada unsur-unsur yang lara. Maksudnya apa dia? Unsur-unsur maksiat, berjoget, joget lambak, joget Hindustan, dan juga orang kata ada karaoke lagu-lagu unsur-unsur yang tidak elok. Ada orang kata percampuran lelaki dan perempuan.
yang luar batasan. Jadi kena jaga dari sudut itu. Kadang-kadang tolong minta kepada DJ ataupun minta kepada sesiapalah pengurusi majlis, tolong sentiasa alunkan lagu-lagu zikir-zikir ataupun nasyid-nasyid yang lebih indah, lebih menarik daripada kita alunkan lagu-lagu yang tidak senonoh yang menyebabkan majlis itu jadi lara dan sebagainya. Ada orang tanya pasal ni, Ustaz, boleh tak kalau kami karaoke? Boleh, dengan syarat karaoke tadi lagu nasyid ataupun lagu yang berunsur nasihat kepada pengantin dan juga kepada mereka yang berada di situ, bukan unsur-unsur yang menghayalkan ataupun unsur-unsur yang menaikkan klimaks seks kepada mereka. Tak boleh, maka hukum jatuh pada dosa dan boleh juga jatuh pada haram dan juga boleh jatuh pada makruh pada perkahwinan tersebut dan juga boleh menyebabkan semua lara. Yang ni tolong ambil berat. Dan seterusnya pula, sebab tu kadang-kadang bila saya pergi sesuatu majlis pernikahan, bila ada unsur-unsur lara, unsur joget dan sebagainya, maka saya elakkan. Sebab apa? Sebab kita takut hati kita membenci pada perbuatan tersebut. Sebab apa? Kita nakkan keberkatan majlis dan juga kita nakkan keberkatan kepada makanan yang kita makan, dan juga kita nak walimah tadi adalah walimah yang kita pergi tadi adalah mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Sebab bila berkat, insya-Allah rumah tangga akan aman, akan jadi sukses. Okey, seterusnya pula iaitu yang ke-9, tips yang ke-9 iaitu sebelum diijab kabulkan, sebelum kita menjadi raja sehari, iaitu malam sebelum akad nikah, solat hajat supaya majlis berjalan sempurna. Minta tolong sehari ataupun seminggu sebelum kita nak diijab kabulkan tadi, tolong buat solat hajat. Supaya solat hajat tadi apa? Supaya majlis berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lebih sukses dan juga ada keberkatan daripada Allah Ta'ala. Minta solat hajat, ya Allah tolonglah aku berdoa kepadamu, aku mohon kepadamu, tolonglah jadikan majlis walimatul urus aku ataupun ijab dan kabul ini adalah majlis yang diberkati olehmu, tidak ada unsur-unsur yang tidak baik ataupun kamu pelihara ketika bila mana majlis tersebut berlangsung, tidak ada penyakit dan sebagainya. Orang kata tidak ada wabak yang melampau-lampau yang terkena pada orang lain. Kita takut. Dan juga jaga keselamatan kita lah, jaga kesihatan kita waktu ketiga bila mana kita pergi kenduri tadi, ataupun kita letakkan sanitizer ataupun letakkan cek suhu dan sebagainya kepada orang yang datang dalam majlis kita tadi. Wajib sebenarnya, ya. Okey. Seterusnya pula iaitu yang ke-10, tips yang ke-10, bawa dokumentasi pernikahan tadi waktu ijab dan kabul. Tolong bawa dokumentasi, iaitu dokumentasi itu apa dia? Iaitu salinan IC, iaitu IC anda, kad pengenalan diri anda, dan yang kedua pula iaitu bawa borang akad nikah. Tapi mungkin ada sebilangan jurunikah dah ambil dulu, iaitu borang akad nikah tadi dia pegang. Sebab apa? Sebab kalau pengantin pegang, pengantin cuai. Saya tak nafikan banyak pengantin cuai. Sebab pernah berlaku pada saya ketika bila mana saya nak ijab kabulkan ada satu pasangan pengantin di satu tempat. Saya tak nak cerita di mana, ni rahsia. Nanti semua cari nanti. Okey, pengantin ni pula dia pakai wakalah. Sebab apa? Sebab ayah dia uzur. Jadi dia lupa bawa wakalah tadi. Tengok-tengok wakalah dia tadi jatuh bawah katil. Jadi saya tak dapat nak nikahkan dia pada ketiga itu, pada waktu yang dia nak tadi. Sebab saya minta dia tolong bawa, cari balik wakalah tadi. Rupa-rupanya wakalah tadi ada bawah katil tadi. Dia tak klipkan sekali, dia tak lampirkan sekali. Yang ni tolong jaga pada mereka yang pakai wakalah. Wakalah ni apa? Wakalah ni adalah ayah mewakilkan jurunikah untuk menikahkan anak dia, tapi ayah dia tak dapat hadir. Itu dipanggil wakalah. Sebab apa? Sebab kerana keuzuran yang melampau, sakit, tak boleh bangun dan sebagainya, ataupun bekak ataupun bisu dan sebagainya, ya. Jadi wakalah ni tolong, part dokumentasi ni tolong jaga. Sebab apa? Bila anda tak bawa dokumentasi anda, maka pada ketika itu tak boleh jurunikah untuk menikahkan anda. Menjadi satu kesalahan kepada jurunikah dan juga kepada bakal pengantin tadi, jadi rugilah, hamba lah macam tu kan. Okey, seterusnya pula iaitu tips yang ke-11, datang awal supaya boleh buat latihan ijab dan kabul. Kalau boleh tolong datang awal. Sebab apa? Sebab kita nak buat latihan ijab dan kabul. Man nakaha lidiniha razaqallahu malha. Kita nak buat majlis
rehearsal ijab dan kabul. Sebab kadang-kadang macam contoh, kalau orang nak berkahwin dengan saya akan buat dulu majlis rehearsal. Contoh, Muhammad Fadli bin Johari, ya saya, uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Fadli bin Johari, aku nikahkan kau dengan Siti Fatimah binti Abu Bakar dengan berwakil wali ayahnya kepada aku dengan izinnya, dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Jadi pengantin lelaki akan jawab balik, aku terima nikahnya Fatimah binti Abu Bakar dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Ijab dan kabul tadi. Sebab apa? Sebab kita kena buat rehearsal supaya tidak tergagap dan juga tidak mengganggu perjalanan ijab dan kabul tadi. Tolong buat rehearsal dulu sebelum 2 hari ataupun 3 hari majlis ijab dan kabul. Berbincang dulu dengan jurunikah ataupun wali hakim ataupun qadi sebelum anda nak memulakan ijab dan kabul tadi. Sebab takut nanti anda tergagap, maka dia jadi farak pula perkahwinan tadi. Sebab apa? Dengan hanya sebutan yang salah tadi, yang tak tepat tadi, yang tergagap-gagap tadi. Kalau boleh elakkan. Okey, seterusnya pula iaitu yang ke-12, seelok-eloknya majlis pernikahan buat pada cuaca yang tenang, bukan pada suasana yang tegang dan juga panas. Saya syorkan kepada adik-adik bakal-bakal yang akan bakal menjadi raja sehari kat sini, tolong dealkan tarikh dia dengan pada waktu yang paling tepat. Biasalah contoh, sekarang ni musim SOP perkahwinan sekarang ni tidak boleh kita kahwin pada waktu malam. Tapi lepas ni mungkin kita boleh berkahwin ataupun boleh mengadakan majlis ijab dan kabul ataupun walimatul urus pada sebelah malam. Tapi kita kena tengok juga, sebab tengok keadaan keselesaan kepada jurunikah, keselesaan kepada pengantin dan juga keselesaan kepada tetamu yang hadir. Contoh, kita buat pada waktu tengah hari, pukul 1 tengah hari, waktu solat pula tu, orang sibuk nak solat. Orang sibuk nak solat, kita sibuk nak berkahwin. Jadi malu, aib kepada jurunikah dan juga aib kepada ahli keluarga. Mesti orang akan fikir, sibuk nak nikah tapi solat tak jaga. Jadi mana lebih penting, kahwin ke solat? Jadi yang lebih utama adalah solat dahulu. So kita cari waktu ataupun tarikh yang sesuai. Macam contoh, pada pagi Jumaat, selepas solat Jumaat lepas asar, bukan pada waktu tengah hari. Ni kadang-kadang pengantin selalu lambat. Bila kata nak akad nikah pukul 8 pagi, tiba-tiba pukul 10 dia datang. Nak tahu tak, pukul 10 tu matahari dah tercacak ke atas, yang boleh menyebabkan kepanasan kepada tetamu, jurunikah dan juga pada mereka yang pakai pakaian pengantin tadi. Siapa dia? Awak juga, orang yang nak nikah ni. Kamu juga yang bakal pengantin ni, mesti kamu akan berpeluh-peluh. Sebab apa? Panas. Sebab tu saya kata tolong cari tarikh ataupun waktu yang paling deal, yang paling elok, yang paling barakah. Contoh petang Jumaat, pagi Sabtu, pukul 9 ataupun pukul 8. Saya tak galakkan pukul 10 ke atas. Sebab bila pukul 10 ke atas sekarang ni, matahari dah terik ke atas. Sebab saya pernah nikahkan ada satu pengantin tu di satu hotel. Jadi dia buat wedding tu, akad nikah tu betul-betul depan matahari tercacak. Masya Allah, pukul 10 pagi pada ketika itu. Panas. Jadi kita nak buat macam mana? Sebab itu adalah pengantin dah plan. Jadi kita terpaksa lah, dalam hati nak marah tapi kita sabar je lah. Okey, seterusnya pula iaitu yang terakhir, tip sebelum kita nak menjadi raja sehari, iaitu hayati khutbah nikah dengan teliti dan khusyuk. Tolong ambil perhatian ketika bila mana jurunikah baca khutbah nikah ataupun memberi nasihat kepada kita. Dan juga saya syorkan di sini supaya pengantin lelaki baca sendiri khutbah tadi. Disunatkan pengantin lelaki sendiri untuk baca khutbah, sebab peringatan kepada dia dan juga peringatan kepada semua yang hadir tadi. Jadi insya-Allah saya harap kepada semua bakal-bakal pengantin untuk ikut tips yang saya bagi ni, sebab ini pengalaman saya dan saya juga salah seorang daripada jurunikah ataupun wali hakim di kawasan Bandar Temeloh, dan saya juga berkhidmat di Pejabat Agama Islam daerah Temeloh. Bila mana saya share kan, sebab benda ni saya alami sendiri sebagai seorang jurunikah. Saya tak nak susahkan kepada pengantin dan juga susahkan kepada diri saya sendiri dan susahkan kepada semua ahli keluarga yang hadir dan juga tetamu yang hadir. Tengok uruf dan keadaan, Okey, yang kedua pula saya nak kongsi tips dekat sini yang saya dah highlight kat sini, yang saya kupas, iaitu tips setelah menjadi raja sehari.
Okey. Yang pertama sekali, bila mana kita ni telah diijab kabulkan sah menjadi suami dan juga isteri, syukur pada Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama sekali, setelah sah qadi mengijab kabulkan anda semua, hendaklah mendengar nasihat kepada kedua-dua ahli keluarga. Ibu akan bagi nasihat, kepada ayah akan bagi nasihat. Biasa kalau di belah-belah Johor, di belah-belah Terengganu, di belah-belah Kelantan ataupun di belah-belah tempat selain daripada Pahang, ibu dan ayah pengantin lelaki dan pengantin perempuan akan bagi nasihat kepada kedua-dua pasangan pengantin tadi. Yang ni sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia bagi nasihat kepada anak dia. Dia kata, wahai anakku, kamu telah membesar dengan dengan baik. Aku telah didik kamu menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Jadi aku serahkan kamu kepada suami kamu yang akan menjaga kamu. Maka telah habislah tanggungjawab aku sebagai seorang ayah dan juga ibu untuk menjaga kamu. Yang ni paling sedih momen ni, Masya Allah. Okey, seterusnya pula iaitu yang lelaki tolong baca ta'liq. Ta'liq ni apa? Ta'liq ni perjanjian bila mana seorang suami telah menikahi isteri dia, iaitu sekiranya aku meninggalkan kamu selama 3 bulan ataupun 4 bulan hijrah berturut-turut, maka terjatuhlah talak khul'i. Jangan lupa untuk baca ta'liq. Yang ni ramai pertikaikan. Kenapa pula kena baca ta'liq? Kena. Sebab apa? Sebab ni perjanjian suami kepada isteri. Wajib. Tolong baca. Dan yang ketiga iaitu solat sunat selepas diijab kabulkan. Solat sunat, pegang kepala isteri tadi sebelum batalkan sembahyang, pegang kepala isteri dan baca doa pada ubun-ubun dia. Yang ni sunnah, tolong baca doa tersebut dan juga tolong amalkan zikir-zikir waktu ketiga nak ijab kabul tadi kan. Tenang, relax, jangan takut, jangan gabra, ya. Okey, seterusnya pula iaitu mohon restu daripada ibu bapa. Biasanya kalau macam saya, kalau pengantin tadi selepas saya ijab kabulkan, saya minta kepada kedua-dua pengantin untuk cari mak ayah dia untuk mohon restu waktu ketiga selepas ijab dan kabul tadi. Sebab apa? Restu mak ayah ni sangat penting. Kalau tengok balik kes-kes perceraian ataupun kes-kes rumah tangga yang kacau bilau ni, sebab apa? Sebab poinnya yang pertama sekali iaitu tidak ada restu daripada ibu bapa. Yang ni sangat penting, ya. Dan seterusnya pula iaitu tips yang kelima, bagi mahar ataupun mas kahwin. Ada satu upacara, ada satu majlis. Macam saya, kalau seseorang tu saya kahwinkan ataupun saya menjadi jurunikah kepada dia, saya ada satu iaitu majlis, iaitu penyerahan mahar ataupun mas kahwin kepada pengantin tadi. Wahai adindaku, contoh, kekanda nak bagi mas kahwin kepada adinda ni, terimalah sebanyak RM22.5 tunai. Kalau berhutang-hutang lah, tapi kalau tunai lah. Kalau contoh nak bagi selipar Jepun, bagilah selipar Jepun. Tapi kalau boleh benda tu biarlah barang yang berharga. Dan juga mas kahwin tadi boleh dipakai oleh pihak pengantin perempuan ataupun isteri tadi. Okey, dan seterusnya pula iaitu solat sunat bersama suami dan isteri pada waktu malam sebelum bersama dengan sebelum melakukan hubungan intim tadi. Jangan main terekam je. Ni kadang tunggu malam dah terekam, dah masuk bilik, ketuk pintu, Assalamualaikum, awak dah ready? Tolong solat sunat dulu, pergi mandi dulu, solat sunat, solat maghrib sama-sama, solat isyak sama-sama, baca Quran sama-sama. Okey, itu yang paling penting sekali. Okey. Lepas tu pula yang ketujuh, sebelum bersama tolong baca Quran dan hadis. Solat berjemaah kerana bila kita dah amalkan pada permulaan malam pertama kita solat berjemaah, maka dia akan menjadi rutin harian kepada kita untuk sentiasa solat berjemaah bersama dengan isteri dan suami. Dan juga bila ada anak-anak esok, kita akan pimpin anak-anak sekali untuk solat berjemaah. Wahai pihak suami, wahai daripada suami, saya nak minta kerjasama daripada suami kat sini, bakal-bakal suami. Anda esok akan menjadi musuh kepada isteri anda. Sebab apa? Sebab kegagalan anda untuk mendidik mereka menjadi dalam ke arah agama, dalam ke arah mengenal agama. Sebab esok kita ni nak masuk syurga dah, orang suami ni. Tapi akan dipersoalkan, akan dipersoalkan oleh isteri. Esok dia akan panggil balik, Allah tolong, jangan bagi lagi dia masuk syurga. Sebab apa? Sepanjang hidup dia seorang saja sembahyang subuh, tapi dia tak pernah gerak aku sembahyang subuh. Kalau boleh tolong, kalau boleh tolonglah, tolong jaga baik-baik, iaitu tolong jaga baik-baik, orang kata solat sama-sama, ya. Okey, sekarang ni waktu maghrib dah, tapi saya nak sambung sikit lagi, ya.
iaitu dan yang ke-8 tolong mulakan muqaddimah iaitu kata-kata aluan suami pada isteri sebelum nak bersama tadi. Abang ni telah menjadi suami kepada awak dan awak juga menjadi isteri kepada abang. Jadi abang minta kat sini tolonglah hormati abang. Tolong kat sini si isteri tolong jaga aib suami dan suami juga jaga aib isteri. Okey. Dan yang ke-9 yang terakhir iaitu mulakan persetubuhan itu dengan doa. Kita boleh baca doa a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tapi jangan terus terkam. Tolong baca doa dulu, ambil wuduk dulu, baca doa, iaitu doa yang saya nak ajar kat sini iaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Saya ulang balik, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara, iaitu maksudnya segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan air mani ini menjadi manusia. Sebab apa kita perlu baca doa? Sebab apa? Sebab pada ketika itu bila kita bersama dengan pasangan kita melakukan hubungan intim tadi, tidak ada diiringi dengan iblis. Sebab kita takut iblis akan ada sekali. Sebab itulah bila kita tak baca doa, anak tadi mungkin jadi anak yang nakal, anak tadi mungkin akan jadi zuriat yang akan derhaka kepada kita. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta supaya bila kita melakukan hubungan tadi baca doa ni sangat penting, iaitu a'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iaitu alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara, iaitu yang bermaksud segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan air mani ini menjadi manusia. Masya Allah, hebat Allah tadi. Waktu ketiga sebelum berkahwin, selepas berkahwin, melakukan hubungan pun ada adab dia. Tolong jaga. Jadi saya mohon kemaafan sebab waktu maghrib dah masuk. Saya nak hormati waktu maghrib ni dan saya akan solat maghrib. Jom kita sama-sama solat maghrib. Dan saya mohon kemaafan kepada semua sekiranya ada terkasar bahasa terlajak bicara. Dan saya ucapkan selamat pengantin baru kepada mereka yang bakal mendirikan rumah tangga dan bakal menjadi raja sehari. Jadi saya rasa sekarang itu saja. Saya tangguh, saya tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ataupun share video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.